Selamat petang kepada semua yang dapat bersama pada hari ini untuk sesi snippets kita yang bertajuk Let the Children Play. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat semula zaman kanak-kanak kita, kita tahu bahawa pada zaman dahulu banyak diberi peluang untuk kita bermain, main sahaja. Dan banyak kita pelajari daripada peluang untuk bermain. Apa sebenarnya main, saya akan terangkan sebentar lagi. Tapi saya nak utarakan dan nak kongsi di sini bahawa Let the Children Play ini merupakan satu tunjang utama juga di negara Finland. Dan oleh pakar pendidikan yang berasal dari negara Finland iaitu Pasi Sahlberg yang menulis buku tentang tajuk ini, Let the Children Play. How more play will save our schools and help children thrive. Dan Ralph Waldo Emerson dia kata it is a happy talent to know how to play. Tapi sebenarnya what is play? Next slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, play ini adalah sesuatu aktiviti yang dilakukan secara suka hati. Berhasil daripada motivasi intrinsik. Kadang-kadang peraturan itu digubah sendiri oleh pemain atau kanak-kanak. Sentiasa kreatif dan imaginatif. Dan dimainkan atau dikendalikan tanpa keadaan stres. It doesn't matter who wins. Dia tak mengutarakan kemenangan. Ya, tak mengutarakan kemenangan. So ini adalah di antara ciri-ciri tentang aktiviti main ini. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau play ini ada seorang pakar dia bagikan kepada 4 tunjang utama. P for problem based learning, L for language rich, A for active environment, dan Y for young children. Apa maksud problem based learning tu? Bila kanak-kanak bermain, mereka menerokai masalah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kalau kita dapat meneliti dan lihat, kita lihat kalau mereka nak pasang puzzle pun, mereka sedang selesaikan satu masalah. Nak buat block tower pun, itu merupakan satu masalah yang mereka cuba selesaikan. Yang kedua, language rich. Semasa kanak-kanak main, play, mereka menggunakan bahasa yang mungkin kita tidak pernah terdengar sebelum ini. Dan secara tidak ternyata, tapi kanak-kanak bermain, belajar melalui main, baca dan menulis juga. Saya sendiri mengalami bila anak saya kata dia nak ambil apa order saya di restoran. Dan kadang-kadang dia juga buat menu, menulis nota dan lekat jangan masuk ke kawasan ini. Mereka buat tanda arah sendiri. Sebenarnya inilah di detik di mana mereka boleh kaitkan aplikasi apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka sedang buat semasa main itu. Umpamanya apa yang dia lihat di pasar raya, dia akan buat nota-nota sendiri, nota-nota seperti sebegitu yang apa mereka lihat semasa mereka main. So, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang boleh dianggap sophisticated. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak bermain dalam keadaan yang aktif, environment yang aktif. Bermaksud mereka bukan main itu tidak semestinya indoor sahaja, tetapi di outdoor juga, di luar. Sekarang kerana sudah ada banyak gadget, maka kanak-kanak kurang terlibat dengan main di luar atau outdoor play. So kita tahu bahawa yang outdoor tu beri mereka peluang, ya, keadaan itu memberi mereka peluang to get themselves dirty. Mereka boleh fokus face and eyes into apa yang mereka lakukan, hands on. Dan mereka akan gunakan segala panca indera. Mereka pilih alat main, mereka pilih jenis permainan yang mereka nak main
Dan juga kadang-kadang kawan-kawan mereka akan pilih atau pergi ke rumah rakan untuk main. Pada tahun 60-an dan 70-an, kanak-kanak banyak menghabiskan masa di luar rumah dan daripada apa yang mereka lakukan di luar tu, hampir 80-90% itu adalah main daripada hanya duduk sembang sahaja. Mereka ambil peluang untuk jadi pemimpin, to be in charge tentang apa yang mereka lakukan. Inilah peluang atau detik-detik pertama mereka mainkan pelbagai peranan semasa terlibat dengan aktiviti main. Bagi orang dewasa, kita sediakan ruang dan peluang. Kita sediakan kadang-kadang kita sediakan alat mainan dan kemudiannya kita lihat bagaimana. Of course, sekarang ini banyak alat mainan itu kita belikan. Tapi pada tahun 60-an dan 70-an dan 80-an, banyak juga alat mainan itu dihasilkan oleh kanak-kanak sendiri. Mereka reka sendiri alat-alat mainan itu dan kadang-kadang ada ibu bapa juga reka. Kan alat-alat itu kadang-kadang ada abang kakak yang rekakan alat-alat tersebut. Yang keempat, why young children? Young children must play. Harus dibenarkan untuk bermain. Dan Convention UN, United Nations on the Rights of the Child, nyatakan bahawa kanak-kanak perlu diberi peluang untuk bermain. Dalam kajian oleh pakar pediatrik dan sebahagian daripada kajian PhD saya juga tentang aktiviti fizikal dalam kalangan kanak-kanak, mereka mengutarakan Persatuan Pediatrik Amerika, mereka mencadangkan bahawa kanak-kanak mesti main sekurang-kurangnya sejam sehari. Children must play or be involved in physical activity for at least 1 hour a day. Tapi kita tahu dalam zaman sekarang dengan kita duduk di tingkat 10 dalam pangsapuri itu, bila kita nak dapat peluang outdoors, mungkin indoors boleh. So outdoors itu kita kena sebaiknya kalau ada taman yang berdekatan dalam kawasan perumahan walaupun duduk dalam pangsapuri dan sebagainya. So remember, children must play at least 1 hour a day. Dan untuk mendapat satu tahap kecergasan yang sesuai, kanak-kanak mesti terlibat dengan aktiviti yang berbentuk mengutamakan kecergasan, yang mengutamakan latihan anaerobik, iaitu short spurt of energy, main untuk 10 minit lepas tu rehat. Kanak-kanak ini banyak aktiviti mereka adalah berbentuk anaerobik. They are not mirip kepada senaman atau aktiviti aerobik. Anaerobik ni dalam pemahaman layman, aktiviti yang mengambil masa yang singkat, 5 minit, 10 minit, lepas tu rehat dan lepas tu main lagi dan seterusnya. Pada intermittent rest, ada rehat di antara aktiviti itu. So jangan lupa play, P-L-A-Y, P for problem-based learning, L for language rich, A for active environment, dan Y for young children. So ini sudah cukup penting kenapa kanak-kanak harus ada peluang untuk main. Kita tahu kalau di setengah sekolah ada sesi petang, murid datang awal 12.30. Kalau kita suruh mereka duduk di satu kawasan dewan terbuka ke atau di setengah sekolah di kantin dan sebagainya, mereka cukup resah. Kerana DNA kanak-kanak adalah naluri mereka adalah untuk secara semula jadi aktif. They want to be active. Kalau mereka nak aktif, kita kena sediakan. Of course, kita tak bagi sebab cuaca kita panas, sebelum mereka masuk ke kelas 1.30 nanti, semua dah berpeluh. Tapi kalau di zaman tahun 60-an dan 70-an, itulah kami sebagai kanak-kanak akan buat. We will play even though before going to class. Dan masa rehat pun ramai kanak-kanak main di zaman itu. Sekarang ni kurang sedikit. Next slide please, Siti. So tuan-tuan dan puan-puan, Vygotsky, pakar psikologi, dia kata in play,
a child always behaves beyond his average age. Kerana dia memainkan satu peranan. Dia akan jadi macam dia tahu lebih daripada yang sepatutnya. He's a head taller. Dia nak mainkan peranan, dia tahu banyak. Dia tahu semua. Tapi dia tunjukkan itu melalui play. So, kita kanak-kanak tidak suka kita kaitkan mereka dengan permainan pada umur, especially kanak-kanak itu ada menang dan kalah. They don't like that. They just like to play. Dan mereka nak gunakan tenaga sedia ada mereka. So remember, I'm only a child. It's only a game. The referee is a volunteer. The coaches are volunteer. Winning isn't everything. Don't shout at me when I make a mistake. Praise me when I play good. Saya tanya rakan-rakan dekat Finland. Dia kata di Finland, di sekolah, kami semua tahu everything is positive. Bila kita lihat satu positif, kita bagi positive reinforcement. So let my coach do the coaching. I want to have fun. Remember, I'm just a child. Next slide, please. So let the children play dan buat apa juga. Yang penting, most importantly, in play, children learn how to learn. Kalau satu gagal dalam membuat satu tower, mereka akan cuba buatkan yang terbaik. Next slide, please. Mereka belajar daripada kesilapan. So, dalam apa yang dinyatakan oleh Pak Si Salberg yang menulis buku yang bertajuk Let the Children Play, when you watch your own children at home, you can easily see that children are born curious and creative. Infants and toddlers are good proof of that if you watch them play. But what often happens is that children grow out of creativity and curiosity when they go to preschool, kindergarten and elementary school. Sebab banyak masa dihabiskan untuk duduk dalam satu kerusi itu dan dengar apa yang cikgu katakan. So yang paling terbaik adalah keseimbangan. Apabila ada kelas PJ, murid-murid kena keluar dan main. Jangan gunakan kelas PJ untuk ulang kaji matematik dan sebagainya. Falsafah pendidikan kebangsaan dah menyatakan kita nak mengoptimumkan aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, banyak ada kata-kata hikmah tentang letting children to play. Anda boleh menerokai sendiri. Dia kata, "Dear overscheduled busy world, please leave me alone. I need to play for my future. It is my work to play so I can grow." Next slide, please. Remember, their minds are not made to sit and in one seat and be taught always. So, seperti saya kata, I'm in preschool. I'm not built to sit still. Keep my hands to myself. Take turns. Be quiet, patient, stand in line, or keep quiet all of the time. So, keadaan mesti aktiviti yang kita rancang, termasuk khususnya di preschool atau di sekolah rendah, harus merangkumi segalanya. Dan dalam semua gambar-gambar dan daripada pengalaman kita semua sendiri yang ada dalam sesi pada petang ni, saya jangka tahu tentang kepentingan play ini. Kita pernah dengar, kita sendiri pernah terlibat. Tapi sekarang ini dengan peredaran zaman, kadang-kadang kita abaikan. Tapi bagi negara-negara, terutamanya di benua Eropah, mereka masih lagi mengutamakan play. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, atau kita dengar rakaman-rakaman dan sebagainya, atau menonton video untuk mendapat ilmu-ilmu yang pelbagai. Remember, reading is thinking. Dan saya sebut beberapa kali, it is easier to build strong children than to fix broken adults. So, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya.